Tuan-tuan dan puan, pada 13 Oktober 2011, di satu jalan yang sempit di Fusan, Guangdong, China, seorang kanak-kanak berusia 2 tahun yang bernama Huang Yu, dia sedang bermain di tepi jalan. Dan lalu tiba-tiba sebuah van berwarna putih melanggar Huang Yu. Dan ketika tubuhnya terperosok di bawah van berwarna putih itu, tayar belakangnya menggelik badan kanak-kanak 2 tahun itu. Dan waktu itu, di tepi jalanan itu, ramai orang yang lalu lalang. Selang beberapa minit kemudian, kali ini datang pula satu lori yang kecil, yang nampak ada manusia di hadapan terbaring di atas jalanan, tetapi dia tidak memperhentikan keretanya dan juga tidak memperlahankan lorinya, tetapi terus dia melanggar tubuh kecil Huang Yu. Dan apabila dilihat kepada rakaman CCTV, Huang Yu terlantar di tepi jalan lebih kurang hampir 10 minit. Dan dianggarkan lebih kurang 18 individu nampak tubuh Huang Yu di situ. Sehingga tibalah seorang wanita berusia 58 tahun, seorang pengutip sampah, yang sedang mengambil dan memegang guni-guni sampah-sampahnya. Lalu dia memberhentikan dan meletakkan guninya dan melihat keadaan Huang Yu, yang ketika itu berlumuran darah. Lalu dipanggil ambulans, dan setelah dimasukkan ke dalam hospital lebih kurang 8 hari, akhirnya Huang Yu meninggal dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, apabila saya menceritakan kisah ini adalah kisah yang nyata, yang di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat dengan melihat kepada berita 2011, lebih kurang 9 tahun yang lepas. Apabila diceritakan tentang insiden ini, apa perasaan kita? Pertama, kepada Huang Yu yang dilanggar 2 kereta yang kemudian ditonton dan disaksikan 18 orang, tetapi tiada yang membantunya. Apa perasaan kita? Kita merasa sedih? Betul. Tetapi kita juga merasa marah? Betul. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, dengan kisah benar ini saya mulakan perkongsian saya pada malam ini, iaitu dakwah tugas kita semua. Kenapa saya nak memulakan kisah ini, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana kehidupan kita pada hari ini tidak ubah seperti 18 individu yang nampak akan kemalangan itu. Seorang kanak-kanak yang dilanggar 2 kenderaan, tetapi tiada siapa yang pergi membantunya selama 10 minit, hampir 10 minit. Dan tidak terbayang oleh akal kita, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sekadar menceritakan bagaimana pemandu van yang turun daripada vannya untuk melihat apakah yang dilanggarnya. Dan setelah dia mendapati bahawa yang dilanggarnya itu adalah seorang kanak-kanak yang telah pun cedera parah, bukan sahaja dia tidak menarik badannya keluar daripada bawah vannya, tetapi meneruskan perjalanan melalui atas dia. Kita tidak boleh membayangkan bagaimana kejamnya pemandu van itu. Yang tambah lebih kejam adalah 18 individu yang nampak kanak-kanak itu berlumuran darah, tetapi tiada pun seorang yang memberikan bantuan hatta untuk menghubungi hospital. Dan tuan-tuan dan puan-puan, apa kaitannya cerita ini dengan topik kita pada malam ini? Kaitannya sangat rapat, iaitu bila kita menganalisis apakah yang dimaksudkan dengan dakwah dan peranan siapakah dakwah ini, tuan-tuan dan puan-puan, maka semuanya kita akan nampak ada kaitannya. Iaitu dakwah dari segi linguistiknya bermaksud mengajak, menjemput dan menyeru dari segi bahasa dia. Tetapi dari segi istilah agama kita, Islam, ianya merujuk kepada mengajak kepada kebaikan, kebenaran, iaitu amar makruf,
dan ma'ruf yang tertinggi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fussilat surah 41 ayat 33. Wa man asanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada mereka yang menyeru kepada Allah? Dan dakwah itu juga bermaksud mencegah yang mungkar. Apabila nampak kemungkaran, dia cegah. Dan ini sangat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dengan sabda Nabi SAW dalam riwayat Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kamu nampak satu kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan kamu. Jikalau kamu tidak mampu, cegahlah dengan lisan kamu. Dan jikalau kamu tidak mampu, maka bencilah di dalam hati kamu. Sesungguhnya itulah selemah-lemah iman. Dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya ialah hari ini tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, watak kanak-kanak yang berusia 2 tahun yang bernama Huang Yu itu seumpama kenalan kita, jiran kita, rakan sekerja kita, sahabat-sahabat kita, rakan sekolah kita yang masih belum Muslim, yang kita nampak keadaan mereka berlumuran darah, di mana mereka dalam kesakitan, tetapi mereka tak boleh buat apa-apa kerana mereka tidak tahu mereka sakit, kerana mereka menghidap penyakit syirik. Tetapi kita yang Muslim ini, kita tahu bahawa mereka menghidap penyakit syirik, sedangkan kita ada kudrat untuk memberikan ubat kepada penyakit mereka, tetapi kita memilih untuk mendiamkan diri, sebagaimana 18 individu itu mendiamkan diri dan tidak berbuat apa-apa apabila ternampak Huang Yi terlantar di situ. Dan ini juga memberikan satu simbolik, di mana kita lihat orang Islam kita sendiri, mereka yang mengaku Islam, mungkin bukan anak kita, mungkin bukan saudara kita, tetapi mereka adalah anak kepada saudara seagama kita yang lain, yang sedang bermaksiat, yang sedang melakukan zina, melakukan kemungkaran. Kita nampak tetapi kita tidak mencegah maksiat itu. Apa beza kita tuan-tuan dan puan-puan dengan 18 individu tadi yang kita benci itu, yang kita kata kita merasa sedih? Apakah manusia ini yang tidak begitu berperi kemanusiaan melihat seorang kanak-kanak yang berlumuran darah tetapi langsung tidak melakukan apa-apa? Dan diletakkan balik kepada kita pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, bukankah kita juga boleh mengatakan perkara yang sama, iaitu di manakah sifat peri kemanusiaan kita sebagai manusia? Di manakah sikap kita, sifat peri kemanusiaan kita melihat sahabat-sahabat kita yang berada di dalam keadaan syirik, yang melakukan kemungkaran kepada Allah, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita mendiamkan diri tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Dan ini sekaligus tuan-tuan dan puan-puan membawa kepada perbincangan di negara China selepas kejadian itu, iaitu di manakah sikap peri kemanusiaan dan nilai moral penduduk rakyat China ini. Tuan-tuan dan puan-puan, barangkali dianya telah dimasukkan dalam kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah menjadikan dalam diri manusia, Muslim ataupun belum Muslim, dalam dirinya ada apa yang kita sebut sebagai fitrah. Fitrah ini dia menyukai benda yang baik, dan hati menjadi gembira apabila dia melakukan kebaikan. Tetapi apabila dia nampak kejahatan, dia akan merasa sangat marah dan sedih di atas apa yang berlaku. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, perlu kita fahami bahawa mereka yang berada di negara China yang masih belum Muslim, di bawah komunisme, mereka tidak pernah membaca Al-Quran, hatta mengenali siapa Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mengenal erti apa itu amar makruf nahi mungkar. Barangkali mereka boleh dimaafkan kerana tidak ada sikap amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi adakah tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan diri kita layak dimaafkan? Kerana walaupun kita tidak melakukan amar ma'ruf dan mungkar, walaupun kita ini membaca dan mengetahui apa itu amar ma'ruf dan nahi mungkar.
Mereka tidak buat kerana mereka tidak tahu apa itu konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu barangkali boleh dimaafkan. Tetapi bagaimana dengan kita tuan-tuan dan puan yang bernama Muslim, yang bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang tahu hakikat amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi kita mendiamkan kebenaran itu. Di mana kita mendiamkan kebenaran itu dan kita tidak kongsikan dengan mereka yang masih belum Islam. Mereka mengenal Muslim, tetapi mereka tak kenal Islam.